Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT kerana keizinannya kita dapat dapat bersua sekali lagi. Okey, insya-Allah. Hari ini kita akan sambung pelajaran kita, iaitu mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum ni kita menceritakan akan pengertian mukjizat. Kita ceritakan pengertian mukjizat dan mukjizat terbahagi kepada berapa. Maka hari ini kita akan menceritakan tajuk perbezaan antara mukjizat dan sihir. Sihir pun dia satu perkara yang luar biasa, tapi macam mana luar biasa dia tu? Ini kita menceritakan mengenai perbezaan antara mukjizat dan sihir. Okey, semua pelajar, muka surat 37, buku teks sirah Kafa. Okey. Mukjizat, kita tengok carta ni. Mukjizat, keistimewaan khas hanya dianugerahkan kepada para nabi dan rasul sahaja. Macam Ustaz cakap itu, mukjizat hanya diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala hanya kepada nabi dan rasulnya sahaja, yang rasul yang terpilih sahaja. Tak semua rasul yang ada mukjizat, tak semua, tapi ini sebahagian saja yang Allah kurniakan mukjizat. Tengok lagi, tidak boleh dipelajari oleh orang lain walaupun orang itu adalah daripada kalangan nabi dan rasul. Walaupun dia daripada golongan nabi ataupun rasul, nak belajar buat benda ni tak boleh. Mukjizat ni tak boleh dipelajari oleh sesiapa, sebab mukjizat ni hanya kepada nabi dan rasul yang dianugerahkan oleh Allah. Bukan boleh saja nak belajar, tak boleh. Ni mukjizat, hebatnya mukjizat. Dan tidak bertentangan dengan syarak dan wajib dipercayai oleh umat Islam. Wajib kita sebagai umat Islam, wajib kita kena percaya. Sebab apa? Kalau kita tak percaya, maka boleh jadi kufur. Sebab itu mukjizat yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Faham? Okey. Kita tengok mukjizat dengan sihir. Tengok. Sihir, keizinan yang dikurniakan oleh Allah kepada manusia untuk melakukan perkara luar biasa. Sihir ni pun keizinan daripada Allah. Kalau Allah tak bagi, tak dapat. Belajarlah macam mana sekalipun, kalau Allah tak kurniakan, tak bagi, maka dia tak boleh. Maka keizinan yang dikurniakan oleh Allah kepada manusia untuk melakukan perkara luar biasa. Sihir macam David Copperfield, dulu famous, zaman ustaz dulu, ahli sihir silap mata yang terkenal David Copperfield lah. Dia boleh bagi hilang, masuk dalam manusia, masuk dalam satu bekas tu, dia gaji terbelah dua. Lepas tu cantum balik. Itu dipanggil sihir. Itu bukan mukjizat. Itu perkara luar biasa yang dianugerahkan oleh Allah kepada manusia biasa. Tetapi dia tak boleh datangkan mudarat. Sebab itu semua datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam benda sihir, kalau orang lain nak belajar boleh juga, tak ada masalah. Orang tu dia keinginan nak belajar sihir, dia pergi belajar. Dapatlah ilmu tu. Tapi ilmu tu adalah syirik. Sebab sihir adalah perkara yang syirik. Sebab kita percaya kepada sesuatu lebih daripada Allah, dijatuh syirik. Boleh kufur iman, boleh rosak iman. Jangan sekali-sekali belajar ilmu sihir. Kalau belajar silap mata yang jenis guna tipu daya sikit, guna elah, tu tak apa. Tapi kalau nak belajar ilmu sihir yang guna bantuan makhluk lain, maka itu dilarang oleh Islam. Kerana kita percaya kepada sesuatu lebih daripada Allah. Faham? Okey.
boleh dipelajari daripada orang yang mahir dalam ilmu tersebut. Dia tak semacam mukjizat. Mukjizat Nabi sendiri pun tak boleh nak belajar ilmu mukjizat tersebut. Tapi sihir sesiapa pun boleh belajar. Tak ada masalah. Siapa pun nak belajar boleh. Tapi macam Ustaz kata tadi, apa dia Ustaz kata tadi? Boleh membatalkan iman seseorang itu sebab dia percaya selain daripada Allah. Yang ketiga, bertentangan dengan syarak dan boleh membawa kepada syirik, macam Ustaz sebut tadi. Boleh bertentangan dengan syarak dan boleh membawa kepada syirik. Dia berbeza dengan mukjizat. Mukjizat tidak bertentangan dengan syarak sebab dia anugerah oleh Allah SWT dan wajib kita imani, wajib kita percaya. Kalau kita tak percaya, kita percaya adanya Allah tapi kita tak percaya kepada mukjizat Nabi, sama saja. Jadi jangan kita tergolong daripada orang-orang yang kufur dengan Allah, orang yang boleh membatalkan iman kita. Kita percaya lebih. Macam kita pergi jumpa doktor. Kita sakit, kita demam. Sekarang ni penyakit apa? Coronavirus. Penyakit COVID-19. Kita sakit, kita pergi jumpa doktor. Itu adalah sebagai asbab yang menyembuhkan Allah. Kalau kita pergi terus doktor, kita kata doktor tu yang menyembuhkan kita, boleh jatuh syirik. Sebab dia makhluk. Benda makhluk tak boleh bagi mudarat kepada seseorang itu. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang boleh bagi manfaat dan mudarat. Okey, faham? Okey, kita tengok kisah Nabi Musa dan Firaun. Ini kita ada ceritakan kisah Nabi Musa dan Firaun. Dalam surah Taha, Allah menceritakan tentang Firaun yang mengumpulkan semua tukang sihir untuk mencabar Nabi Musa alaihissalam. Firaun memerintahkan ahli sihir itu untuk menunjukkan kehebatan masing-masing dan menukarkan tali menjadi ular. Nabi Musa ni dia istimewa sikit. Orang Firaun nak bunuh dia. Ustaz cerita sikit. Nabi Musa Firaun nak bunuh bayi-bayi pada kalangan Bani Israel. Nak bunuh semua. Tetapi last apa dia? Dia yang belah sendiri Nabi Musa. Tengok, beritahu Allah punya satu makhluk, semua makhluk berkumpul nak datangkan mudarat, tanpa izin Allah tak jadi apa-apa. Sedangkan dia sendiri yang ambil belah, tatang. Nabi Musa pernah tarik janggut Firaun. Firaun marah tapi tak boleh nak buat apa. Anak angkat dia sayang. Sebab bini dia sayang dekat Nabi Musa ni. Sampai dia ambil jadi anak angkat. Last sekali Nabi Musa yang menjatuhkan kerajaan Firaun. Okey, kita tengok sekali. Nabi Musa memohon pertolongan daripada Allah dan Allah mengizinkan tongkat Nabi Musa bertukar menjadi seekor ular besar. Ular Musa menelan semua ular ahli sihir tersebut. Macam Ustaz cerita itu kan. Ada Ustaz cerita sikit mengenai kisah Nabi Musa. Inilah kisah Nabi Musa. Tongkat dia, mukjizat dia boleh bertukar menjadi ular. Okey, kita tengok. Ahli sihir Fir'aun, tengok muka surat 32 pula. Ahli sihir Fir'aun menjadi terkejut dan tergamam. Mereka menyedari bahawa apa yang dilakukan oleh Nabi Musa itu bukanlah sihir, tetapi ia adalah mukjizat yang dikurniakan oleh Allah. Akhirnya mereka berserah diri dan berkata, kami beriman kepada Tuhan Nabi Musa. Macam Ustaz cerita baru ni kan, sebelum ni, video Ustaz sebelum ni, Ustaz kata apa? Last sekali ahli sihir semua telah masuk Islam, telah memeluk agama Nabi Musa alaihissalam, agama Allah Subhanahu Wa Taala, agama yang dibawa oleh Nabi Musa. Namun begitu, Fir'aun tetap tidak mempercayai, bahkan mengatakan bahawa Nabi Musa adalah ketua ahli sihir dan tetap tidak beriman kepada Allah. Inilah sifat orang dulu, apabila diberi tunjuk satu mukjizat, mereka berpaling dan ingkar. Macam Nabi kita juga, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika diminta untuk dibelah bulan, dah tunjuk dah apa yang mereka minta, Nabi dah tunjuk, dah bagi dah, tapi mereka
Lepas tu mereka kata apa? Ini adalah sihir terus menerus. Dirakamkan ada di dalam Al-Quran. Okey, penghayatan kita tengok. Kita hendaklah beriman kepada Rasul dan membenarkan segala ajaran yang dibawa oleh Rasul. Semua makhluk di dunia ini tidak akan dapat mengatasi kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai umat Islam, kita diharamkan mempelajari atau mengamalkan ilmu sihir. Okey, faham? Dalam Islam, kita diharamkan untuk mempelajari ilmu sihir macam Ustaz cakap tadi, sebab dia bertentangan dengan akidah seseorang itu, sebab dia mempercayai sesuatu lebih daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Insya-Allah minggu depan kita akan sambung dalam topik yang baru, iaitu mukjizat yang terbesar sekali. Mukjizat Nabi Muhammad yang terbesar, iaitu apa? Ustaz cakap dah minggu lepas, lupa lagi. Bagus. Al-Quran yang kita baca hari-hari. Okey, insya-Allah minggu depan kita akan bersambung semula dalam topik mukjizat Nabi Muhammad, iaitu Al-Quran. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.